Untuk hari ni kita akan belajar 2 subtopik lagi untuk habiskan, and then next week baru kita akan discuss tutorial. Okay, so iaitu dot product dan juga skala produk. Okay, untuk dot product ni kalau dot product dia ada 2 nama tau. Dot product dengan bukan skala produk, bukan skala. Cross product, cross product. Yang dot product ni nama dia lain dia adalah skala. Sebab dot product ataupun skala produk adalah benda yang sama. Sebab untuk skala produk dengan dot product ni biasanya simbol dia macam ni. Dot B. Maknanya vektor A dot dengan vektor B. So nanti jawapan dia akan dapat dalam bentuk nilai ataupun lebih kepada nilai skala lah. Maknanya value. Dia tak akan dapat dalam bentuk vectors. Itu nama dia skala produk ataupun dot produk. Aplikasi ataupun kegunaan skala produk dengan dot produk ni dia lebih kepada kita nak cari sudut, angle. Sebab kadang-kadang kalau kita ada 2 vektor yang berbeza, contohnya satu arah ke sana. Ni contohnya vektor A kan. And then kita ada satu lagi arah vektor B. Jadi dia nak tahu berapakah sudut di antara 2 vektor ni. Jadi sebab itulah kegunaan skala produk ataupun dot produk, aplikasi dia lebih kepada kita nak cari sudut di antara 2 vektor yang diberikan. Okay, so itu nama dia skala and dot product. Dan nanti kita nak jalan kerja di macam mana lah. Yang kedua adalah cross product. Okay, so cross product macam saya bagi tahu tadi, dia applicable ataupun dia adalah untuk mencari nilai bagi luas, maksudnya area. Area ataupun luas bagi sesuatu kawasan yang dilalui oleh vektor. Jadi sebab itulah nama dia cross product kan. So cross product ni A cross yang darat tu dengan vektor B. So nanti kita akan tengok macam mana bentuk dia. Jadi ada bezalah skala dengan dot product ataupun cross product ni adalah benda yang berbeza sebab tujuan dia satu tu kita nak cari sudut dan satu lagi kita nak cari keluasan yang dilalui oleh 2 vektor yang berbeza. Okay, so harapnya boleh faham Okay, jadi sekarang kita try tengok jalan kerja ataupun macam mana kita nak cari cross product. So buka muka surat 126 muka surat 126. So satu page ni sahaja dia nak terangkan pasal formula skala produk ataupun dot produk. Nanti saya akan sebut dot produk je. Yang satu lagi cross, yang ni dot produk. So seperti yang saya beritahu tadi, dot produk dia punya simbol dia adalah dot A dot B. So formula dia sangat-sangat simple sebab A dot B ataupun U dot V ni kita ada 2 vektor, so kita akan darabkan sahaja. Maknanya vektor U dia ada A1 kan, so A1 darab dengan A2, lepas tu tambah dengan B1 darab B2, and then tambah dengan C1 darab C2. So kita add on sahaja hasil tambah. Sebab dia sebenarnya dot product ni dia U dot V, dia sebenarnya datang macam hasil darab kembangan tau. Dia akan darab macam ni. Macam ni. Cuma dia punya macam mana cakap dia punya properties, kalau kita darab I dot I dapat nilai dia 1, ataupun J dot J nilai dia 1, ataupun K dot K nilai dia 1. Sebab itulah dia punya hasil darab ni hanya untuk I, J dengan K sahaja. Jadi kalau kita ada hasil darab I dot J ke I dot K yang kita kembang tu semua memberi nilai kosong. Ataupun J dot K ataupun J dot I semua memberi nilai kosong. Ataupun K dot I dengan K dot J ini semua memberi nilai kosong. Jadi sebenarnya yang ni just properties je lah. Kalau dot product, kalau didarab dengan plane tu maknanya macam paksi X dengan paksi Y. So kalau plane yang berbeza dia akan bagi nilai kosong. Kalau plane yang sama, X darab X ke paksi X darab paksi X, dia akan dapat nilai 1. Jadi dot product dia akan menghasilkan satu formula yang simple macam ni saja. Kita just darabkan hasil yang plane yang sama dan dia akan tambahkan. Okey, dan pada masa yang sama juga dia ada 2 formula tau. Yang ni formula pertama yang kita tahulah, darabkan dot product. Yang kedua, kalau kita nak cari nilai sudut, sebab tujuan kita untuk skala ataupun dot product ni dia nak cari sudut. Jadi formula yang kedua, awak boleh guna yang ni juga.
Iaitu sekiranya kalau dia tak bagi vektor asal dia, cuma dia bagi apakah magnitude yang pertama, magnitude V yang kedua, and then dia cari satu sudut. Jadi kita boleh cari U dot V juga. Tapi pastikan kena ada maklumat ni lah. Magnitude U, magnitude V, and then sudut ataupun nilai theta. Baru kita boleh cari U dot V. Kalau tak, kita just proceed pada formula yang pertama. Jadi sebab itulah formula yang nombor dua ni dia di-revise ataupun dia dijadikan sebagai sebutan cos. Jadi untuk kita cari nilai theta. Jadi daripada formula tadi kan, yang U dot V sama dengan magnitude U darab magnitude V and then cos theta, kita improvise balik dia punya formula pindahkan sebelah sana and then cos pindah, so dia akan dapat formula ni. Di mana untuk cari nilai sudut adalah di mana inverse cos hasil bahagi U dot V iaitu dot product bahagi dengan magnitude, jarak dia, jarak untuk vektor U dengan vektor V. Dan kita bahagikan, kita akan dapat nilai theta. Okey. Dan di sini kita boleh nampaklah kalau kita nak cari nilai theta, theta kan sudut kan. Okey, so sudut ni dia ada 3 jenis lah yang kita ada. Iaitu yang pertama acute angle, yang kedua obtuse, yang ketiga right angle. Acute angle ni maksudnya sudut yang besar daripada 0 darjah tapi dia lebih kecil daripada 90 darjah. Ataupun kita panggil sebagai sudut tirus. Okey. Yang kedua adalah obtuse. Obtuse ni sudut cakah. So kalau sudut cakah ni maknanya di antara 0 darjah tapi kurang daripada 180. Maknanya dia lebih kecil daripada 180 darjah tapi dia lagi besar daripada ataupun 90 darjah lah. Biasa obtuse ni dia besar daripada 90 darjah. Okay, so tu obtuse. Maknanya kita tahulah obtuse angle ni kalau dapat sudut mesti 100 lebih ataupun 98 ke 100 ke. Okay. Kalau right angle maknanya exactly sudut dia 90 darjah. Okay. Jadi sudut-sudut yang kita dapat ni sebenarnya kita dah boleh teka, bukan boleh teka sebenarnya. Kita dah boleh assume nilai sudut tu sama ada obtuse ke acute ataupun angle berdasarkan properties yang kat bawah ni. Okay, di mana kita just tahu dia punya nilai dot product je. So kalau kita tengok nilai dot product dia, okay, kalau nilai dot product dia besar daripada kosong, okay, automatically sudut yang kita dapat tu adalah acute angle. So acute angle ni maknanya sudut tu di antara 0 hingga 90 darjah. Okay, so yang ni lah dia punya hint lah kira. And then kalau dot product kita dapat lebih kecil daripada kosong, okay, so ini dinamakan sebagai obtuse. So sudut dia di antara 90 dan juga 180 darjah. Jadi dia boleh jadi guideline lah kalau awak nak cari sudut, nak dapat nilai dot product dia besar ke kecil, kita boleh teka dah sudut dia berapa. Takut salah tekan calculator je lah. Okay, dan yang terakhir adalah sekiranya dot product awak equal to 0, maknanya betul-betul dapat kosong, maka sudut tu kita panggil sebagai sudut tegak. Sebab apa? Sebab kalau kita cari kosong, kosong ni memang kita akan dapat 90 darjah. Okay, jadi yang ni sudut dia memang exactly dapat 90 darjah. Okay, so itu je lah untuk dot product. Yang pertama kita nak cari skala dia, nak cari value of dot product. Yang kedua kita nak cari dia punya sudut, jumlah sudut antara dua vektor. Okay, so kita tengok contoh example 9. Yang ni macam biasa je lah. Cari nilai untuk U dot product. Okay ni, U dot W, vektor U dot vektor W. So kita akan darab je lah. Negatif 1 darab 5. Ni nampak negatif 1 darab 5. I jangan ambil tau I. Sebabnya I kita tak ambil. Sebab hasil darab I dot I tu memang dapat nilai 1. So tak perlu kau ambil. Dan J dot J pun nilai dia 1. Dan K dot K pun nilai dia 1. So tak payah ambil lah. Kita just ambil nilai dia sahaja. Kalau ni negatif 1. And then yang kedua lah 8 dengan negatif 1. Okay, darab. Dan last kali 2 dengan negatif 1. So kita darabkan. So bila kita darab tu kita add on dia punya hasil tambah, maka dapat negatif 15. So kalau ingat kalau nilai dia lebih kecil daripada kosong, sudut dia apa? Kalau kecil dia kosong. Sudut dia akan dapat obtuse. Maknanya sudut dia tu kita dapat sudut cakah lah. Kalau dia minta awak cari sudut, maknanya sudut awak tu nanti lebih besar daripada 90 darjah tapi lebih kecil daripada 180. Okay. Okay, example 10. Dia bagi dua vektor A dengan B. Yang pertama sekali cari A dot B seperti biasa.
3 darab negatif 3. Okay, yang ni 2 darab dengan 1 dan negatif 1 darab 5. Okay, so kita dapat nilai dia negatif 12. Obtuse juga. Jadi bila kita nak cari sudut di antara vektor A dengan vektor B, mana vektor asal kan? Ni vektor A dan juga vektor B. Jadi kita akan buat step pertama, kita akan cari magnitude. Okay, dot. Dengar tak suara saya? Ke saya termute lah? Saya termute tadi. Dengar Termute sekejap. Termute sekejap kan? Sorry. Tak tahu lah, saya telah tekan kot ni. Okay, lepas tu kan bila dah cari magnitude, dah cari magnitude A dengan B, dan sebab soalan ni berantaian, which is kita dah cari dah A dot product dalam section A, soalan A. Jadi kita just guna je lah. So dapatkan dia punya sudut. So inilah sudut obtuse sebab dia 100. 22 ni besar daripada 90 tapi kecil daripada 180. So dia reflect lah kepada properties tadi. Kalau kita dapat nilai less than 0, kecil daripada kosong, maksudnya sudut dia tu adalah sudut cakar. Okay. Jadi itu je lah, maknanya dot product ni dia lebih kepada kita nak cari nilai skala dan nak cari dia punya sudut. Guna formula ni je. Ada tak soalan setakat ni nak tanya? Kena buat dulu. Ada madam. Okay, so nanti buatlah latihan untuk faham. Benda ni sebenarnya dah belajar dulu masa foundation yang chapter vectors. Cuma yang tu dia 2D, I dengan J je. Yang ni dia extension. So yang kali modul awak sebelum ni pun kalau tengok sama. Cuma dia just extend kepada K lah, ada plane untuk Z. Okay, next example 11. Ni saya just terangkan secara ringkas je lah. Dia bagi vektor A, dia bagi vektor B. And then dia nak cari A dot B. Maknanya awak akan ambil ni lah, 6 dengan 2, 8 dengan 2, negatif 5 dengan 2. So add on semua. Dan nanti dia akan dapat jawapan dia adalah 18. Okay. Kemudian yang kedua. Okay, yang ni saya nak terangkan. Sekiranya kalau awak ada satu vektor yang asal A, tapi dia dot product dengan vektor yang bukan dikata ubah. Dia ada hasil tambah ataupun ada hasil tolak yang melibatkan vektor yang lain. Jadi awak kena cari dulu yang vektor A plus B ni dulu. Okay, so cari dulu. So nanti dia akan dapatlah kat sini. Vektor A plus B dia akan dapat 8i. So terbitan yang baru inilah yang kita akan jadikan sebagai hasil dot product dengan vektor A yang asal. Okay, so cari dulu yang ni. Vektor A plus B ni. Supaya nanti bila kita buat dot product tu kita akan ambil 6 dengan 8. 8 dengan 10 dengan negatif 5 dengan negatif 3. So semuanya melibatkan hasil tambah. So dapatlah 143. Okay. And then yang kedua. Yang ketiga. Soalan C. The angle between A plus B dengan A minus B. So yang ni pastikan awak yang ni dah cari. Yang ni kan dah cari based on soalan ni kan. So dah ada lah. Cuma vektor ni kena cari balik. A minus B. Jadi kita akan cari kat sini. A minus B adalah 4i tambah 6j tolak 7k. So kita cari dia punya magnitude. Jadi bila kita nak cari magnitude of vector yang dia minta tu, so pastikan letak balang dekat sini lah. So dapat set 173 dengan set 101. Okay, sebab kita nak cari nilai theta tau. So bila nak cari nilai theta kat sini, formula dia akan dapat macam ni lah. Cos inverse vektor A plus B dot dengan vektor A tolak vektor B. Okay, bahagi dengan magnitude of vektor A plus vektor B darab dengan magnitude of vektor A tolak vektor B. Macam ni lah. Kita just tukar je. Kalau ikut sebelum ni U dengan V saja. So kita ada operasi tambah tolak. So kita kena ganti sesuatu. Okay, so dapatlah yang ni. 113 tak keluar conteng. 113 bahagi dengan set 73 dengan set 101. Okay. Slide saya bergerak ke? Nampak sikit. Okay, so yang tu je lah untuk dot product Okay, next kita try tengok kepada example 6.5 muka surat 129. Soalan 1A Kenapa tak bergerak sini slide tu? Okay, so yang pertama sekali nak cari A dot B. So kita just ganti je lah ambil nilai dia.
Ni 1, ni 3. So kita akan buat. Ya. Tak nampak juga lambat. Nampak je madam. Oh juga. Saya juga tak nampak. Tak apalah. And then dia tambah dengan 1 dengan 5. Macam ni je lah dot product dia punya jalan kerja. 1 darab 3 dapat 3 tambah dengan negatif 3 darab 1 tolak 3. And then tambah dengan 1 darab 5 dapat 5. Jadi kita akan dapat sini 3 tolak 3 tambah 5 maka dapat 5. So inilah nilai dot product ataupun skala produk. Tak maaf saya rasa slide saya ni dia delay lah. Tak tahu seorang je. Okay, and then soalan B. Sama juga B pun try buat nanti saya bagi jawapan lain. Okay, saya nak try buat C soalan C. Okay, soalan C kan saya nak tanya. Kalau dia bagi vectors A hanya negatif K sahaja. So apakah nilai untuk vektor yang pada I dengan J? Kosong. Yep, exactly. Kosong. So jangan letak 1 tau. Dia akan jadi kosong. Jadi kalau soalan C ni bila dibagi A sama dengan vektor A negatif K. So maksudnya kalau kita nak cari A dot B, maknanya vectors A tu dia akan jadi kosong darab dengan I dia ni. I ni 1. Dan dia tambah dengan kosong juga, darab dengan kosong, dan last sekali tambah dengan negatif 1, darab dengan negatif 6. Macam ni. Sekejap ya. So dapat negatif 6. For sure lah kosong campur kosong campur 6. So jawapan dia akan dapat 6 sahaja. Okay. So ni untuk dot product bagi soalan C. Sekiranya dia tak bagi nilai I dengan J ke K ke, kita assume dia sebagai kosong. Okay, next soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, tentukan sudut di antara vektor A dengan vektor B. So dia nak cari sudut di antara A vektor A dengan B je lah. So saya ambil contoh untuk soalan A. Okay, so yang first kali kalau kita nak cari sudut, kena cari dot product dulu. So A dot B adalah 3 darab 1 campur dengan 1 darab 1 campur dengan 4 darab dengan negatif 1. So kita add on semua, 3 plus 1 tolak 4. Maka okay, 3 tambah 1 4. 4 tolak 4 dapat kosong. Okay, so actually kalau ingatlah yang saya beritahu, kalau A dot B dia memang dapat sama kosong, sudut dia sebenarnya adalah 90 darjah. Cuma kita buktikanlah kat sini. Maknanya kita cari dulu vectors A. Ya, ada buka mic ke? Vectors A 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Ni magnitude yang sebelum ni. Based on soalan ni. So dia akan dapat sini 9 campur 1 campur 16. So dapat 26. And then vectors B magnitude dia yang ni 1 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 dan campur dengan negatif 1 kuasa 2 letak dalam bracket. Okay, so dia akan dapat sini set 3. Okay, so automatik jalan kerja dia untuk cari nilai theta. So theta sama dengan cos inverse kat kurungan kosong bahagi dengan sek 26 dengan sek 3. So dia akan dapat nilai kosong dah dalam tu. So sebab itulah cos inverse kosong, maka sudut dia kita akan dapat 90 darjah. Okay, so ini nilai lah. Jadi kalau contohnya kalau kita lukis dia punya koordinat tu kan 3i tambah j 4k tu, kalau kedudukan dia kat sini, satu lagi vectors tu sama ada dia sudut 90 darjah. Ni vectors A dan ini mungkin vectors B. Jadi sudut dia yang dia bagi ni exactly 90 darjah. Tapi tak adalah kena lukis vectors ada lukis. Okay, so harapnya boleh faham untuk apa ni dot product. Nanti boleh buat soalan tutorial. Jadi yang praktis ni nanti saya akan bagi jawapan lah dalam modul nanti, dalam WhatsApp atau kita bincang next week.
Okay, sebelum tu ada tak nak tanya soalan apa-apa sebelum kita pergi pada last subtopik itu cross product? Tak ada madam. Okay, right, thank you. Okay, next kita pergi pada subtopik yang terakhir sebelum kita habis. Okay, so cross product. Seperti yang saya inform, cross product dia punya simbol adalah macam bentuk darab ni lah. Dan dia berbeza dengan dot product sebab cross product ni dia akan menghasilkan vektor. A result of cross product dia akan dapat vektor bukannya skala. Maknanya dia akan dapat dalam jawapan IJK. Berbeza dengan dot product dapat skala. So formula dia seperti yang ada kat depan ni, awak kena cari macam bentuk determinant. Sebenarnya dia macam bentuk determinant of matrix. Okay, determinant of matrix. Kalau pernah ingat dulu tajuk matrix iaitu AD tolak BC. So kita akan ada silang macam ni. Yang ni tolak dengan yang hujung ni. Okay, so itulah formula determinant of matrix. So cara susun dia, kalau kita ada dua vectors, vector U dengan vectors V, kita nak cari cross product. Jadi dia punya determinant tu adalah, okay, so yang ni untuk IJK dia akan terbahagi pada 3, satu I, satu J, satu K. So awak kena ambil determinant tu, contohnya lah kalau kita nak cari determinant I, kita kena potong I ni. So dia akan menghasilkan satu matrix B1, C1, C2. Okay, so ini adalah untuk I. Okay, jadi dia akan dapat untuk determinant B1 darab C2 tolak dengan C1 darab B2. Kita just nak silang lah. Okay, yang ni untuk I. Sebab kita potong nilai ni, so kita dapat yang ni. And then bila kita nak cari determinant untuk J, okay, untuk J, maksudnya kita akan ambil yang ni lah. Kita potong macam ni. So matrix yang terhasil bagi vectors ni dia akan dapat A1, C1, A2, C2. So dia akan dapat determinant untuk A1, C1, A2, C2. So nanti kita akan dapat silang jugalah. A1 darab C2 tolak dengan C1 darab A2 untuk J. And then untuk K pula, untuk K adalah kita akan potong kat belakang ni lah untuk K. Okay, tutup yang tu. So matrix yang terhasil adalah A1, B1, A2, B2. So kita akan dapat yang ni. A1, B1, A2, B2 di mana dia punya determinant darab silang juga. Okay, so tu cara yang pertama. Kemudian apa yang perlu tahu adalah dia macam determinant of matrix, dia akan ada satu perubahan simbol Maknanya kalau I ni tambah I, and then yang ni dia akan tolak dengan J dan ditambah dengan K. So dia berselang-seli. Satu tambah, satu tolak, satu tambah. Okay, so dia akan dapat skala produk. Jadi determinant tu akan menghasilkan vectors untuk I dan determinant untuk ni dia vectors J. Dan yang ni akan dapat determinant untuk vectors K. Okay, so itu adalah skala produk. Cross product. Sebab dalam cross product ni satu lagi dia banyak digunakan masa dalam tajuk fizik yang Fleming's rules ke apa? Tangan yang nak tahu arah ke atas ke atau ke bawah. Okay, jadi itu sebenarnya yang menghasilkan cross product. Fleming hand kot saya ingat lah. Okay, so kita tengok pada formula yang kedua, sama macam dot product. Kalau cross product dia ada dua formula. Yang ni pertama U cross V. And then yang kedua dia bukan exactly formula yang sama. Sebab yang ni dia adalah determinant. Okay, nampak tak palang kat sini ni? So yang ni dia lebih kepada determinant. Bukan determinant. Magnitude ataupun length. Magnitude of cross product. Magnitude ni kan jarak, length. Okay, jadi kalau untuk magnitude ni kita boleh cari macam biasalah yang A square plus B square plus C square. Tapi dia ada formula yang satu lagi adalah magnitude U dengan V darab dengan sin theta. So kita akan dapat dia punya area untuk parallelogram. Okay, parallelogram yang ditentukan oleh matrix ataupun vektor U dengan vektor B. Area of parallelogram, okay, yang ni parallelogram ni adalah sebenarnya bentuk yang segi empat ni. Kalau nampak yang ni, dia selari dengan vektor U. Dia selari dengan vektor U. And then yang satu lagi ni, vektor V kan, ni vektor V. Okay, dia selari kat sini. Jadi keluasan yang kita nak cari, luas, area, adalah yang berada kat tengah ni. Ni area dia. So kita dapat nilai dia, kalau kita cari magnitude dia, sebenarnya kita nak cari keluasan yang dihasilkan oleh
U cross V dan kita cari dia punya jarak dia ataupun determinant dia. Okay, so kita akan dapat dua lah. Yang pertama kita dapat cross product, yang kedua kita boleh cari dia punya luas parallelogram yang dihasilkan. Okay, dan kita tengok pada properties. Okay, untuk semua yang tahu, kalau properties untuk cross product, kalau dia darab sama sendiri, U cross U dia akan dapat kosong. Dia berbeza dengan dot. Kalau dot product, kalau I darab dengan I, atau bukan I darab I, sorry, I dot I. Kalau I dot I dia dapat 1, ataupun J dot J dia dapat 1. K dot K dapat 1. Tapi kalau cross, I cross I dia dapat kosong, ataupun J cross J dia akan dapat kosong, dengan K cross K dapat kosong. Okay, so ini yang menerangkan kenapa kalau cross product dia cross sama-sama lane dia sendiri, nilai dia akan dapat kosong. Kalau dot product tak, dot product dia akan dapat nilai 1. Okay, so yang ni sama je lah, yang U cross V W sama je. Ini tak ada masalah, ini pun sama. Okay, yang ni saya nak terangkan. Sekiranya kalau awak buat U cross W ataupun kita buat cross product yang melibatkan dua vektor, awak dapat nilai dia exactly equal to 0. Memang tepat-tepat dapat kosong. Jadi kita boleh katakan bahawa vectors U dengan vectors W itu sebenarnya adalah parallel. Maknanya dia tak ada area. Okay, so ni maksud dia tiada luas di antara vektor U dan W. Okay, sebab apa? Sebab dia selari. Parallel ni maksud dia selari. Syarat untuk kita ada luas, dia mesti satu tu ke arah lain supaya dia akan terhasil juga sekecil-kecil parallelogram. Tapi kalau selari maksudnya vectors U pun ke sana, ni vectors U, and then vectors W pun ke sana juga. Jadi dia tidak ada area di antaranya. Okay, so itu untuk jawapan bagi inilah. Okay, next kita try tengok contoh. Example 12. Diberi vektor U dengan vektor V, and then dia minta awak cari cross product dua. U cross V dengan V cross U. So kita akan cari macam biasalah. Okay, ni vektor cross UV. Sama je, cuba tahu. Kalau kita nak cari, kita just tutup je untuk dapatkan determinant yang ni dulu untuk I. Kemudian simbol dia pastikan dengan I, plus, minus, plus. Dia berselang-seli. Jadi kita tolak dah jawapan dia, kita akan dapat vektor juga. Okay, V cross U pun sama. Di mana V cross U kita buat dapat yang ni. So kalau nampak kat sini, dua jawapan dia, satu tu U cross V, yang kedua V cross U. Jawapan dia hampir sama, negatif 24 dengan 24I. So dekat sini kita boleh katakan bahawa U cross V dengan V cross U, kalau kita reverse, dia akan dipisahkan oleh negatif. Maknanya kat sini kalau negatif 24, sini dia positif. Kalau negatif 22 dapat positif 22. 18 dapat negatif 18. Jadi kalau sekiranya kita ada A cross B macam ni, nilai dia adalah bersamaan dengan negatif B cross A. Okay, so yang ni dalam properties yang dalam buku awak ni, properties yang kedua ni. Kalau kita reversekan dia punya cross product tu, dia akan dapat nilai negatif. Itu je beza, nilai sama. Okay, next soalan example 13. Yang ni nak terangkan pasal area. So kita ada vektor A 68 negatif 5, vektor B 222. So kalau kita nak cari cross product, so dekat sini kalau nampak A cross B dia akan dapat vektor. Tapi kalau kita dot kat luar, yang ni dia akan dapat nilai skalar. Okay, so jangan dapat jawapan produk lah. Yang pertama cari dulu A cross B. Kemudian yang kedua nanti baru kita cari dot product tu. Okay, so untuk dapatkan nilai skala dia. Dan yang kedua, soalan B adalah kalau kita nak cari luas di antara parallelogram. So macam tadilah, kalau luas parallelogram, kalau dimension je, area of parallelogram formed by A plus B. Ini maksudnya kita nak cari A cross B, tapi dia ada magnitude. Yang ada palang ni. So yang ada palang ni lah yang menunjukkan luas yang kita nak cari. Kalau cross product biasa dia dapat vektor. Kalau area baru kita dapat nilai. Okay, so nanti kita tengok contoh. So ni area of parallelogram di bahagian ni.
So dia akan dapat daripada soalan A tadi, A cross B 26 tolak 22 dengan 4. Dan untuk luas dia kita akan dapat ini. So jawapan dia ketinggalan cert lah kalau tak dapat nombor bulat. So kita kira je 26 kuasa 2 campur 22 kuasa 2 dan campur negatif 4 kuasa 2. Dan pastikan jangan tinggal yang unit kuasa 2 lah. Sebab kita sekarang ni bercakap pasal area luas. So kena letak unit square ataupun square unit. Okay, next soalan yang terakhir. Example 14. Menggunakan cross product, okay, tunjukkan bahawa show that vectors A dengan vector B ni adalah parallel. So apa syarat parallel? Syarat parallel adalah bila mana kita buat A cross B ataupun mana-mana vektor, kalau kita buat cross product, dia memang akan dapat sama dengan kosong. Kosong ni maksudnya kosong yang vektor dia 0, 0, 0 macam ni lah. Ataupun sama dengan kosong I tambah kosong J tambah dengan kosong K. Semua nilai skala dia akan dapat titik asalan. Origin lah. Okay, so kalau nak buktikan dia tu just buat cross product je. Kita akan buktikan A cross B. So bila kita kira nanti dia akan dapat jawapan dia kosong. Jadi ini menunjukkan bahawa vectors A dengan vectors B tu adalah parallel. Okay, so boleh faham dalam tajuk ni dia ada parallel lah nak buktikan. Okay, so yang terakhir praktis 6.6. Kita pergi pada contoh sebelum kita habis. Okay, praktis 6.6 saya akan cuba buat soalan nombor 1 dulu. Satu soalan je sebab kita nak tengok cross product untuk vectors A dengan B. Dan sebelum tu saya nak buat pembetulan. Okay, siapa-siapa yang tengah dengar ni, nombor 4, soalan nombor 4 ni dia minta awak buktikan tau, tunjukkan bahawa vectors A dengan vector B ni adalah parallel. Jadi tolong buat pembetulan sikit sebab ada typing error. Dekat yang plus 2J ni sepatutnya awak gantikan letak tambah. Maknanya kalau saya padam kat sini, awak letak dia sebagai tambah je. So part I tambah 2J okay, part I tambah 2J. And then yang B ni pula, vectors B ni buang negatif 6 ni. Jadi dia akan jadi 6 saja, bukan negatif ni correction. Dekat sini satu, dekat sini satu. Okay, so untuk buktikan dia sebagai parallel. Okay, next kita try soalan nombor 6.6. Nak cari cross product untuk A dengan B ni. So saya ambil contoh, saya ambil C lah. Sebab yang lain A dengan B tu boleh refer dalam example. Okay, soalan C. Soalan 1 C. Kita nak cari A cross B. Okay, so kita akan buat dulu dia punya macam matrix I, J, K. Dia punya header dulu, vectors I, vector J, vector K. So kalau dia A cross B dulu, maknanya kena letak vectors A dulu. Atas ni kena letak vectors A, bawah ni kena letak vectors B. Jangan terbalik vectors A atas dulu. So kita akan letakkan palang kat ujung ni. Palang ni bukan magnitude tau, dia memang bentuk untuk cross. 3J tambah K maksudnya adalah 0, 3, 1. Okay, sebab I ni tak bagi kan, so I tak bagi dia akan jadi kosong. Untuk vectors B pula 7, negatif 10. So dia akan dapat 7, negatif 10, negatif 1. Okay, so isi berdasarkan vectors yang diberikan. Okay, jadi sekarang kita fokus kat sini nak dapatkan dia punya determinant. So kita akan buat yang ni untuk vectors I. Tolak dengan vectors J. Tambah dengan vectors K. Okay, so macam mana kita nak isi kat dalam ni? Macam saya beritahu tadi, kita akan cancel out untuk I dengan J. Maka kita dapat 3, negatif 1, 3, 1, negatif 10, negatif 1. 3, 1, negatif 10, negatif 1. Okay, dan bila untuk K pula, tutup untuk untuk J, so dia akan dapat 0, 1, 7, negatif 1. Okay, letak dalam ni 0, 1, 7, negatif 1. Okay, kemudian K 0, 3 ni letak kat dalam ni. So 0, 3, 7, negatif 10. Okay, so ni formula untuk cross product. Kemudian kita akan cari dia punya determinant, iaitu hasil tolak. Tolong ingat determinant kat sini formula dia adalah AD tolak BC. So 3 darab negatif 1, so dapat negatif 3 tolak dengan negatif 10. Okay, 3 darab negatif 1 tolak dengan negatif 10. And then I kena letak lah sebab dia dalam skala kan, dalam vectors. Tolak dengan okay, yang ni untuk J tambah dengan untuk K. Okay, so yang ni 0 darab negatif 1, 0 tolak dengan
7. Yang ni pertama, 0 darab dengan 10, 0 tolak dengan 3 darab 7, 21. Maka dia akan dapat jawapan sini, negatif 3 tambah dengan 10, dapat 7i. And then tolak dengan, ataupun tambah dengan 7j. Dan tolak dengan 21k. Okay, so inilah jawapan untuk cross product A dan B. 7i tambah 7j tolak 21k. Okay, so itulah dia punya jawapan untuk soalan 1C dan 1A dengan 1B nanti saya bagi jawapan lain. Ataupun cuba buat je lah untuk praktis Okay, next, nombor 2. Okay, nombor 2 ni dia minta soalan dia adalah tentukan magnitude. So, bila sebut magnitude ni maksudnya kita nak cari length dia lah, jarak dia. Okay, so soalan 2. Magnitude P and Q. So kita kena cari P and Q dulu lah, cross dulu. So first soalan nombor 2 kita cari dulu P cross Q dulu. Okay, P cross Q, so I, J, K. Okay, 2I tolak 5K. 2I tolak 5K ni maksud dia 2, 0, negatif 5. And then I negatif 4J tambah 4K dia akan dapat 1, negatif 4, 1. Okay, so cari dulu dia punya cross product dulu Okay. So yang ni dia akan dapat 0, negatif 5, negatif 4, 1I tolak dengan 2, negatif 5, 1, 1J tambah dengan K 2, 0, 1, negatif 4. Okay. So dekat sini 0 tolak 20I tolak dengan 2 tolak dengan negatif 5J dan tambah dengan negatif 8 tolak 0. Okay. So dapat negatif 20I tolak dengan 7J dan tolak dengan 8K. Okay, so ni jawapan untuk P cross Q dulu. Okay, setakat ni ada tak soalan nak tanya? Boleh Okay, next kita nak cari magnitude kan. So magnitude maksudnya kita ambil yang jawapan akhir dia lah. So step yang kedua, bila nak cari magnitude of cross product, so maknanya P magnitude yang dia cari dia punya jarak je. So negatif 20 kuasa 2 tambah dengan negatif 7 kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2. Okay, dan square rootkan semua. Okay, so berapa dapat? Okay, berapa dapat dia punya magnitude of P cross Q? Punca kuasa 513. Okay, right. Thank you, Adam. Betul, punca kuasa 513. Okay, so settle lah. Ni jawapan untuk magnitude of P cross Q. So harapnya boleh faham kalau ada perkataan magnitude ni, maknanya kita cari dia punya jarak je lah. Guna kuasa 2 tambah kuasa 2 tu dan sebagainya. Okay, dan nombor 3 dan nombor 4 ni saya akan bincang next week sebab yang ni pun sama je lah. Kalau area of parallelogram sebenarnya dia sama macam magnitude of P and cross Q. Cari je and then nanti jawapan dia kita akan letak sebagai cert dalam unit kuasa 2. So kalau ikutkan jawapan dia kita dapat cert 131. So yang ni try buat nanti kita akan dapat cert ataupun punca kuasa 131 unit square. Okay, dan yang nombor 4 ni pun sama. Kalau kita nak buktikan bahawa vectors A dengan vectors B yang saya dah baiki ni, tolong baiki dia punya ni, satu ni tambah, satu lagi tolak. Nak buktikan dia sebagai parallel maksudnya kena tunjukkan jalan pengiraan supaya kita boleh katakan A cross V ni is equal to 0. Ni maksud dia parallel. Okay. Jadi saya stop sampai sini dulu.
Ada tak soalan nak tanya setakat ni? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, untuk minggu depan hari Isnin pagi kita nak discuss tutorial. Jadi tolong siapkanlah sebab vectors ni dia sebenarnya ada 6 subtopik yang operations, nak cari unit vector, nak cari magnitude, yang soalan 1, 2, 3 ni yang saya minta awak buat kan. Dan kita bincang minggu depan. And then tolong continue dengan soalan nombor 4, okay, nombor 5. Ni latihan lah. 6, 7, 8, 9 sampai habis lah. Sebab kita dah habis dah. Jadi tolong buat untuk semua ni dan kita akan bincang insyaAllah hari Isnin. Pagi itulah kita bincang. Kalau ada soalan yang mungkin perlukan penerangan calculation ke yang tak sama dengan jawapan belakang, kita akan discuss.